Bila kita bercakap mengenai pandemik COVID-19 ni, apa yang terkesan tentulah mengenai ekonomi kita, terutama kepada golongan wanita ataupun ibu tunggal yang di luar sana yang menyara dan menampung kehidupan keluarga tanpa ada suami ataupun tanpa ada ketua keluarga. Dan ramai juga di luar sana, terutama wanita, mengeluh mengenai punca pendapatan mereka terjejas disebabkan pandemik ini. Akan tetapi sebenarnya jika kita lihat daripada sudut pandang yang positif, ada banyak inisiatif yang telah diberikan oleh kerajaan khususnya untuk membantu wanita di dalam tempoh PKP ini. Dan untuk kita membincangkan mengenai ilmu keusahawanan dalam talian, bersama-sama kita melalui Skype ialah Datin Profesor Dr. Norizan Abdul Razak, Pengarah Pusat Kepimpinan Wanita Tun Fatimah Hashim UKM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar Syafiqah? Sihat, alhamdulillah. Sihat Datin ya? Alhamdulillah, duduk rumah. Duduk terus rumah. Aktif. Baik. Seperti mana saya sebutkan tadi Datin, bila dalam tempoh PKP ni ramai wanita mengeluh sebenarnya di luar kerana sumber pendapatan mereka agak terjejas disebabkan PKP ni. Pandangan Datin sendiri bagaimana? Sebab kita tahu ada lagi sumber-sumber ataupun cara lain sebenarnya untuk mendapatkan sumber pendapatan ini. Mungkin Datin boleh kongsikan? Ya, kalau kita lihat PKP yang sedang berlangsung, disambung dan disambung lagi, membawa beberapa tekanan ya kepada kebanyakannya wanita dan juga ibu-ibu tunggal dan mereka yang mencari pendapatan. Jadi kami bersama dengan Institut Wanita Berdaya, apa yang kami lakukan ialah menawarkan program-program keusahawanan secara atas talian untuk membantu mereka yang nak berniaga daripada rumah. Jadi kita mengharapkan alternatif dan cara mod perniagaan yang baru ini akan dapat membantu usahawan ini untuk terus berniaga dan menjana pendapatan. Mungkin ada di antara mereka yang baru bermula, ya. Jadi dengan pelbagai platform nak jual menggunakan Lazada ke, Shopee ke, nak menjadi penjual produk dan menawarkan perkhidmatan atas talian. Pada kita yang berliterasi tinggi mungkin mudah, tetapi pada mereka yang baru nak berjinak dengan perniagaan atas talian ini memerlukan bantuan dan memerlukan khusus-khusus peningkatan literasi digital untuk mereka. Jadi di sini adalah Pusat Kepimpinan Wanita Tun Fatimah Hashim Universiti Kebangsaan Malaysia berkolaborasi dengan Institut Wanita Berdaya telah menawarkan beberapa program, beberapa kursus yang dijalankan secara atas talian khas untuk wanita. Tetapi ada juga lelaki, jadi kita alu-alukan mereka untuk bersama dengan kita. Jadi programnya ialah pembangunan perniagaan atas talian menggunakan Facebook, media sosial, Instagram dan juga menggunakan platform-platform jualan atas talian, ya. Jadi kita dapati kelas sudah pun berlangsung selama 3 minggu dan kita syukur alhamdulillah ya, program ini ditawarkan secara percuma dan kita memang mengalu-alukan seramai mungkin untuk bersama dengan kita meningkatkan literasi anda untuk sama-sama belajar dengan kita secara atas talian. Okey, baik Doktor. Ini merupakan satu inisiatif yang baik yang dijalankan oleh pihak UKM sendiri. Akan tetapi, bila kita berada di rumah ni, biasalah wanita kan duk masak-masak tu, macam-macam idea yang terkeluar ni. Nak buat itu, nak jual ini, nak jual itu. Tapi bagaimana sebenarnya untuk wanita yang mungkin baru nak mulakan perniagaan untuk susun atur strategi dengan betul supaya cita-cita ataupun angan-angan itu tidak menjadi angan-angan kosong sahaja. Terutama pada masa kini yang semuanya berlandaskan digital ni. Bagaimana Datin? Itulah ya, yang penting yang pertamanya ialah kita perlu meningkatkan literasi digital kita dahulu. Kerana baru tadi kita dah lihat ada segmen dalam Selamat Pagi Malaysia yang menceritakan tentang scammers ya. Jadi kita kena pastikan bahawa kita tidak terlibatlah di dalam apa yang penipuan-penipuan atas talian. Jadi kita juga perlu mendalamkan ilmu kita untuk mempelajari bagaimana untuk menjadi seorang penjual dan juga seorang pembeli yang baik. Jadi apa yang kita dapati bahawa idea memang banyak. Jadi apabila kita dahulu berniaga buka restoran, sekarang ni
dah tak boleh datang, semua orang duduk rumah. Jadi mulakan menggunakan WhatsApp saja dahulu. Kawasan sekitaran, kita memberikan mereka penghantaran ke rumah, bagaimana makanan untuk berbuka puasa. Jadi tidak perlu buat banyak menu, mungkin ada 5 saja, nasi ayam, nasi tomato, ya, ataupun kita boleh menawarkan perkhidmatan untuk bersahur. Jadi kita mulakan dengan yang mudah dahulu. Kemudian apabila kita dah mula pandai, barulah kita menggunakan pemasaran secara atas talian. Kerana atas talian ni melibatkan juga penggunaan online payment gateway. Jadi ada yang di antara usahawan-usahawan kecil yang baru bermula, mereka tidak tahu menggunakan PayPal, tidak tahu menggunakan online transfer, ya. Jadi apa yang kita sarankan, bermula kecil, tetapi nampaknya trend ini yang tidak boleh berkumpul ramai-ramai ini mungkin sepanjang tahun, ya, sampai akhir tahun. Jadi mulakan sekarang. Jadi kalau kita mulakan sekarang, insya-Allah apabila kita mula pandai, kita dah boleh menggunakan pelbagai platform yang sedia ada. Jadi untuk menjadi seorang usahawan atas talian ada macam-macam mode. Kita boleh just menjadi seorang yang dropship saja, kita tak ada barang, kita tolong jualkan barang orang, ataupun kita menjadi menjadi social media influencer. Kalau kita seorang yang memang ramai follower di IG, kita boleh memakai produk-produk orang ataupun mempromosi produk-produk dan mendapat komisen. Jadi apa yang kita perlu tahu ialah janganlah kita rasa tertekan pada masa sekarang ni. Kita duduk rumah tetapi kita mesti strategi baru. Kalau mod perniagaan dahulu tidak boleh dilakukan sekarang, saya dapati ramai usaha wanita menjalankan perniagaan seperti spa, seperti membuka spa urutan dan sebagainya, tak boleh dah sekarang. Jadi kemungkinan anda perlu menukar mod dan menjual produk-produk spa anda. Bukan lagi urutan, tetapi memberikan risalah bagaimana nak menjalankan spa di rumah dan menjual produk-produk yang anda ada. Baik, terima kasih Datin. Itu merupakan perkongsian yang sangat padat sebenarnya untuk segmen kita pada pagi ini. Jadi diharapkan kepada penonton, terutamanya golongan wanita, janganlah berduka jika pendapatan anda terjejas, sebab kita ada lagi cara-cara lain seperti mana yang Datin kongsikan sebentar tadi. Abang, kita nak ucapkan terima kasih kepada Datin Profesor Dr. Nuriza Abdul Razak kerana sudi bersama dengan kita pada pagi ini. Terima kasih Datin. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum.